Saya boleh terus. Boleh silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suhaila Rusdi. For your information, Doctor, I've already sent my first chapter to you, but I'm going to present this one according to the template that you've given me because this one is more up to date. So my presentation is for the working title of my presentation, my thesis is Understanding the Judgment, Attitude and Behavior of Youth Towards Counterterrorism Narratives on Instagram. So I'm just going to go straight to the research background. First, I'm going to talk about, I've divided into 3 sections. The first section is terrorism, social media and youth. The second one is counterterrorism effort through CVE, which I will explain. And the third part is the evaluating counter-narrative efforts. So to start, terrorists for the terrorism, social media and youth, terrorist or extremist organizations such as Al-Qaeda, Daesh and right-wing separatist group have taken advantage of social media through the affordances such as anonymity and social network and to advance their agenda. And they also use to conduct recruitment, gather funding, and most importantly, to propagate their narratives or their ideology. Research have also shown that terrorist groups have been reported to target youth to join the fight and advance their missions and operation. At the same time, the Malaysian Communications and Multimedia Commission Survey, or SCMM, which was conducted in 2018, reported that there were about 24.6 million users of social networking platform in Malaysia, and of all that, 64% are those below the age of 14, and this age group are categorized as youth. Additionally, Instagram was reported as to have a high percentage of active youth subscribers compared to other platforms. So this is where I explain the terrorism, social media, and youth. Moving on, talk about counterterrorism efforts with CVE. So countering violent extremism, or CVE, is a soft approach that complements the hard approach of law enforcement. What it means by soft approach is to take the diplomatic approach or communicative approach in countering terrorism, in this case countering terrorism, as opposed to hard approach such as policing or military or litigation effort. So its implementation came to the fore in the US in 2011 under the Obama administration, and which was followed by other allies around the globe. So in relation to that, in 2016, the government of Malaysia announced that it is embarking on counter-narrative and counter-messaging operation as part of its terrorism effort. Can people hear me? Sorry, hello? Okay. And from the CVE perspective, Briggs and Thinking define counter-narrative as a direct effort that is intended to respond to the propaganda being spread by violent extremist group. And that's in the context of CVE. So moving on to evaluating counter-narrative efforts, during review of papers published between 2008 and 2017, we shortlisted 73 papers within the bracket of CVE evaluation related studies. And she found that only 14 papers were on effect evaluation, and found that only 5 papers were on counter-narrative or counter-communication, all of which were theory-driven and not empirical. So counter-narrative evaluation must not be limited to untrue words, but specifiable for whom and why. So I'm going to move on to the problem statement. So for the first part of my problem statement is in respect to hello? Lady, let's do the position. Dengar tak? Saya tak dengar orang lain.
Dengar tapi suara perlahan, kalau boleh kuat sikit okey. Okay, kejap. Saya tak tahu nak adjust. Okay, better dah okey dah. Okay, so now I'm at the problem statement part. So for the first part of the problem statement is in terms of the creation of counter narrative must be informed by 4 criteria, which is to reveal inconsistency. Bradley and Hogan posited that we must reveal inconsistencies and contradictions in the terrorist narrative and direction, to challenge the parallel between the target narrative and real-world events, to challenge the binary themes of the group's ideology, and to advocate an alternative view from that of the terrorist narrative. This problem statement brings me to my research objective 1, which is to identify the themes of the Malaysian CBE counter-narrative messages that are available on Instagram. So I refer to Instagram here because I mentioned already in my research background about Instagram, which then brings me to my first research question, which is what themes form Malaysian counter-terrorism narratives on Instagram? Okay, coming back to the second part of my problem statement. Research has shown that in order for message to gain traction, it must be fundamentally more attractive to the target audience. And to achieve this, Ramakrishna proposed the 4M principles of message, messenger, mechanism, and market receptivity. And in the same principle, Ingram and Reid also proposed ways to maximize potential impact of strategic innovation, such as reach, relevance, and resonance. So this part of the problem statement brought me to the research objective, which is to explore the judgment of youth towards counterterrorism narrative on Instagram. Why I use the word judgment here is because judgment refers to the internal mechanism within a person's mind on how they deliberate, what they look at before they decide whether or not they are persuaded by looking at the message messaging mechanism. For example, so whether they look at the reach, relevance, and resonance, and so on. So this research objective 2 brings me to research question 2, which is how do you judge the counterterrorism narratives on Instagram? And the last component of my problem statement touch on because the prologue position, which argues that persuasion is a process wherein a communicator seeks to alter attitudes, opinions, or behaviors through a method. I refer to persuasion here because counter-narrative is a form of persuasive communication, and it does intend to alter a person's position on a topic. So in this case, the topic of counterterrorism or terrorism. So even though publicly available data on social networks for activities could infer effects, it is often necessary to utilize methods that will enable the researcher to explore individuals' views directly. So in this case, if you're on social media and you see likes, comments, and shares, those are not necessarily reflective of a person's attitude or behavior or belief. And this it makes it necessary to deal with them directly in terms of understanding what the attitude and or what they believe on the topic. And also I've highlighted articles on old articles, but it's quite established by Petty and Kyoto, which explain the attitude and the thoughts and feelings of what people believe of themselves and things around them. And in respect to that, there's also reference to an old article which states that attitude is only one of many factors determining behavior. Strong attitude behavior relations can be obtained if there is high correspondence between the aim and reaction. So this part of the problem statement brings me into my third and fourth research objective, which is to explore the attitude of youth towards counterterrorism narrative on Instagram, and to explore the behavior of youth towards counterterrorism narrative on Instagram, which these two objectives brings me to research question 3 and 4, which is how are youth attitude towards terrorism affected by the counterterrorism narratives, and how are youth behavior towards terrorism affected by counterterrorism narratives. And that's the end of my presentation. Thank you very much. So, hello? Okay, selesai dah? Yeah.
Okay, alright. Okay, sebab ada time suara you kuat perlahan, jadi ada time dengar kan tak dengar lah. Kan? Sorry. Okay, it's okay, it's okay. Saya baru beli handphone ni, saya tak tahu dulu. Oh, ya ke? Okay. Okay, alright. Saya cuma nak tanya beberapa perkara lah. Okay. Saya banyak go through, ambil masa lah saya nak go through untuk dari segi problem statement sebenarnya. Okay. Problem statement tu saya nampak you nak identify teams. Boleh tak tahu yang objektif nombor 1 tu cadang ni nak pakai method apa? Okay, for Nampak the term naratif tu nampak pakai dokumen ke? Satu tu. so ada beberapa page on Instagram yang diurus oleh beberapa agensi lah, tapi saya tak namakan di sini. So saya akan extract dia punya post dan classify dia punya tema. So dekat Instagram lah. Ya, Instagram. Oh, okay. So tu identify. Okay, tu okay, nampak lah tu. Cuma saya nampak dekat point last kali dalam research background tu, saya rasa you boleh selit dalam pernyataan masalah kot. Kuat statement tu. Yes. Last Okay. paragraph dalam research background tu yang you kata counter narrative evaluation must not be limited answer what's work but especially further form to learn. Yang ada benda yang sound like kena ada keperluan buat naratif tu, saya rasa you boleh masukkan dalam dalam problem statement juga. Okay. Okay, kemudian nombor 1 clear. Okay, nombor 2 nak explore. Okay, explore berkaitan dengan judgement lah. So kat judgement kat sini kalau tengok yang pertama you cakap Ramakrishna tu propose 4M principles. Betul. Okay, kemudian bawah tu dia kata to maximize the potential impact. Strategic communication, so factors attention of 3R tu. So dia masih, kalau tanya saya tak dapat gam dia lagi. Macam mana nak relatekan to explore the judgement. Okay, so Dia dapat my point macam. Faham. Okay. Tak, sebab yang judgement ni saya refer to social judgement. The way a person judges is macam kalau especially on social media kan. Kita masuk dalam social media, kita sama ada kita terima message dia outright ataupun kita tengok siapa yang menyampaikan message tu. Kalau kita tak setuju dengan message dia, tapi kalau dia popular, kita mungkin terima message dia. Ataupun kalau kita tak suka, kalau kita jenis yang suka tengok video dan kalau message tu disampaikan melalui video, itu yang lebih kita suka. So ini benda ni adalah mekanisme yang berlaku dalam kepala, dalam as you judge. Itulah istilah judgement tu macam kadang-kadang dia terlalu besar, tapi kalau ikut beberapa teori yang ada saya guna model dengan teori yang saya dah refer yang spesifik untuk social media, memang ada yang membezakan lah orang yang menilai mengikut konten iaitu message atau yang suka menerima message yang berdasarkan messenger yang dia suka, ataupun dia suka terima message yang katalah orang dah ramai-ramai share dia pun suka, itu reach relevance. Jadi yang ni yang problem statement belah kiri tu dia tidaklah memacu, cuma saya nak tengok okay how do you judge kan, macam so kalau so yang sebelah ni bukanlah yang belah kiri bukan sebiji-sebiji, tapi kalau in terms of judgment theory, inilah benda yang antaranya yang orang tengok sebelum keyword kat sini gain traction dengan attractive tu lah. Yes. Okay, satu lagi saya you fokus pada youth kan. Adakah kalau merujuk pada kajian-kajian sebelumnya dah ada tapi bersifat umum? Kalau social media sahaja memang youth lah yang dia punya banyak target dia youth. Tapi ikut previous study memang tak ada lagi lah. Macam mana? Kalau youth dia ada ni, so kalau kita cakap pasal counter narrative sahaja ada youth tapi bukan social media. Tapi kalau social media sahaja ada yang youth tapi bukan counter narrative. Faham ke dia? Dia ada macam ni tau, bila saya tengok problem statement, so dia mesti ada sebab kenapa you cite Ramakrishna dengan Ingram tu. So kalau Ramakrishna dia propose 4M. Kalau Ikram dia 3R. Adakah nanti dalam bila you nak explore dengan judgement ni akan menemukan something juga? Kemungkinan dia kuat dekat yang atas tu lah. Ramakrishna tu kuat lagi dari Ingram.
Okey. Tapi kalau tanya saya mungkin point tu ada. Kenapa saya tanya, baguslah kalau saya tanya sebab saya mungkin perspektif orang luar kan. Bila orang luar saya tak apa jelas perkara ni, that benda tu nak faham. Bila nak faham tu yang saya tanya, nak dapatkan alignment. So kalau tanya, kalau orang yang base pada keyword, dia tak dapat lah. Tapi base pada you punya interpretation tu, dapat. Tapi kalau maksud saya, kalau macam tu, dia boleh perkemaskan lagi. Okay, saya kena expand yang dekat judgement lah. Sebab judgement ada istilah yang betul. communication selalu guna lah maksudnya. Pergi untuk problem statement untuk research objektif nombor 3 dan nombor 4. Okay, dekat sini memang nampak berapa kali you mention pasal attitude. Betul. Tapi lag sikit pasal behavior. Yeah. So nampak you berat dekat attitude. Behavior tu cuma ada kat atas sekali tu. Itu pun cakap outer attitude, opinion, all pula tu. Behavior. Kan? Tu dah check memang dia pakai term all ke pakai N? Memang all Tak, dia sebabnya kalau kita punya kajian ialah attitude sahaja, attitude biasanya attitude mungkin mengubah behavior tapi ada juga attitude tidak mengubah behavior, tapi biasanya orang akan ada attitude. You will have an opinion on a topic, but it doesn't mean that opinion, if you have that opinion, you will change your behavior. Itu sebab behavior tu tak kuat, tapi sebab bila kita cakap pasal terrorism, kita kena tahu juga adakah dia akan membuat serangan. Macam tu. Dia something like topik yang berkaitan macam attitude, behavior ni dia macam balance tau. Kan balance, saya rasa banyak orang study dalam kuantitatif. Betul. Dia dah ada macam you dah cite bawah tu Aznan tu. Aznan tu memang banyak orang buat kuanti lah. Okay, jadi bila you nak explore berkaitan attitude dan behavior ni, okay, antara satu challenge dia, you mungkin menemukan team atau sub-team yang dah ada. Possibility tu ada. Intention, norm. You akan ada macam nak dengar. Doktor, suara doktor tak keluar. Tak dengar. Tak dengar doktor. Tak dengar. Okay, kalau sekarang okay? Okay, doktor. Sekarang okay. Alright, Kak Bana dia lupa dah. Okay, yang ni tadi. Yang bila cover pasal attitude dan behavior, you kena betul-betul ready untuk, sebab macam ni tau, teori dah ada. Okay? Teori dah ada. Cuma mungkin teori tu umum lah. Dia pergi umum. Okay? Tapi bila you nak study dalam kualitatif, you want to explore attitude dan behavior. So kat sini nak tanya, ada berlaku triangulation ke kat sini? Saya akan first saya akan tunjukkan saya punya subjek ni Instagram punya tu kan. Okay, katakan instrumen. Mula-mula ada interview nanti? Ada interview dan ada viewing of content. Content. So dua lah. Dua kat sini lah. Okay, tapi mungkin kena tengok multiple perspektif kot. Yes, sebab asalnya saya nak interview juga orang yang menghasilkan counter narrative tu. Orang tu agensi, tapi sebab dia ni counter terrorism, dia kurang ni lah, kan? So 3 lah. Yang pertama team kan? Team yang nak tengok apa? Lupa dah. CVE tadi CVE. Counter narrative CVE. Lepas tu nak tengok judgement, attitude dan behavior. So nak tengok 3 ni lah berdasarkan apa yang you propose dekat belakang dengan you punya penyataan masalah. Lagi 10 minit. 8-4. Mungkin dekat attitude tu mungkin sebab you pakai Instagram, pandangan saya lah. Mungkin you kena dapatkan citation yang agak latest kot untuk support. Betul. Itu pandangan saya lah. You ada satu tu Jackson, ada satu kan. Tapi mungkin you boleh tambah lagi mana-mana support untuk menguatkan lagi kenapa kita nak tengok lagi, kenapa kita nak explore lagi attitude dan behavior ni, dan kita tahu nak tengok pada youth. Sebenarnya topik you ni yang bagi saya tak ramai orang cover, betul?
kan? Betul sebab saya Topik tu sendiri tak banyak orang cover. Tapi dalam walau bagaimanapun bila you sentuh pasal attitude dan behavior ni, orang kata daripada dulu sampai sekarang masih lagi orang study. betul. Jadi so apa uniqueness dia, apa lagi lompong mana yang you nak isi, gap mana yang you nak isi. So saya rasa you kena proofkan by new literature lah. Kat bawah tu pun you tak adalah social network tapi tak apa. Saya rasa dua peringkat kat bawah tu tak go on that kan. Tak pergi untuk yang bawah. Instagram ke apa social media dan sebagainya. Betul. Okey, yang tu je yang kalau tanya saya dari segi to explore tu kena tahulah ke explore tu besar lah jadi untuk nombor you memang tak ada plan nak cover SLR Asalnya ada tapi macam saya dah masuk tahun ketiga saya takut saya tak sempat. Okey. Kalau itulah kalau kata you cakap you tahun pertama tadi saya prefer yang nombor 1 tu plus dengan SLR sebenarnya. Sebab hari tu ada orang dah buat dah tapi bila dia publish tengok lain lah pula. So saya pun dah tertangguh. Okay. It's okay. Okay. Kena dah sampai stage nak proposal defend dah ni? Dah baru lepas tapi tengah ethics committee. Ethics committee. So far masa proposal defend yang ada question tak bab sekarang ada ni so ini dah tambah yang dah di question lah tapi belum so asalnya memang buruk juga lah. Okay. Yang ni dah elok sikit tapi tu ada lagi. Okay. Tak berapa saya nampak antara latar belakang dengan penyataan masalah tu dah quite okay dah. Nampak lah just yelah time to time kan bila kita cover nanti next time cover apa literature mana tahu topik baru. Betul. So mungkin in between ni mungkin 2021 mungkin ada lagi citation and time to time boleh tambah lagi. Okay. Alright, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sekejap, stop share. Okay, next boleh Kalau ikutkan 8.30 tak ada orang kan? Kosong. Tapi kalau Malika Rahman dah ada kat sini, boleh ready? Ada tu Malika Rahman, boleh share? Malika Rahman boleh? Malam saya dah present. Oh, dah present. Okay. Idalisa? Idalisa ada kat sini saya tengok. Nur Idalisa. Assalamualaikum. Boleh tak? Boleh silakan. Tapi saya tak on video kan? Okay. Tapi ada yang nak share kan? Bahannya nak share. Ada share. Okay, tak apa share. Nampak tak? Okay, nampak. Okay, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tajuk saya, modification of gradient search direction. Sorry, Doktor. Tak apa, take your time. Faham. Okay, chapter 2.2 adalah saya start dengan overview of unconstrained optimization. Ini pecahan dia, subsection, basic properties of solutions and algorithms. Ini adalah feasibility and optimality, convexity, stopping criteria, rate of convergence, and then examples of unconstrained problems. So kat situ ada describe lah unimodal macam mana, convex, quadratic, multimodal, flat, banana shape, etc. Untuk address the challenge lah yang wujud. And then general iterative methods iaitu yang tulisan biru ni. Dan saya pilih 4 lah untuk just sebagai overview iaitu sequence descent, Newton, Quasi-Newton dan juga
CG method, conjugate gradient method, dan juga comparisons of the methods. Yang ni yang general method. And then describe dia punya performance analysis. Macam mana nak conduct the performance analysis. Okay, next 2.3 global convergence of CG ataupun principles. Yang ni saya tak finalize lagi dia punya tajuk tu. Lepas tu ni merupakan konsep lah untuk support the global convergence, iaitu dari segi mild condition yang kita buat terhadap function kita dan juga basic assumptions. And then descent directions and sufficient descent condition. Yang ni condition yang perlulah untuk menjamin global convergence. Kemudian Zutendich condition ni lebih kepada kita gunakan dia sebagai tools untuk theorem kita nanti, proving nanti. And then line search untuk calculate step size. Step size yang ada sama ada exact ataupun inexact. Okay. Kemudian 2.4 merupakan linear conjugate gradient. Ini lebih kepada kronologi of CG method lah, iaitu linear conjugate gradient ni memula propose untuk solvekan quadratic functions dan dalam tu adalah kita pecahkan kepada conjugate direction method, conjugate search direction dan juga step size determination. So kemudian daripada linear CG method ni extend kepada kajian non-linear conjugate gradient dan ni ada terang tentang restart criteria. Restart criteria ni memainkan peranan lah untuk mengelakkan jamming nanti, jamming problem nanti. Then the framework of CG method secara general, and then saya terangkan general global convergence study yang dah yang dah orang buat lah. Okay, kemudian terhadap metode yang dah buat. Kemudian 2.6 classifications of CG ni sebenarnya nak tengok dari segi macam mana strategi ataupun approach pendekatan yang orang buat untuk menghasilkan CG lah, untuk improvekan CG method. Yang pertama standard CG ni yang early version lah, early version of standard CG. Kemudian modified. So modified ni ada banyak cara, tapi saya pilih dua je untuk saya bincang dalam topik ni, iaitu yang pertama modified dari segi modification dari segi konjugasi condition. Sebab saya nak saya pilih CG design ni merupakan antara orang yang paling buat benchmark lah. Kalau propose je CG method, orang akan refer dia sebagai benchmark. Okay, juga WIL method. So next saya terangkan three term CG. Kemudian hybrid CG parameterized. Ini jenis-jenis yang biasa orang buat lah secara umum lah. Kemudian 2.7 modified initial direction for CG. Yang ni biasa orang combine the original version of search direction ni. Benda ni CG ni sebenarnya dia improvekan steepest descent dengan menggabungkan steepest descent dengan satu lagi term kat belakang. Macam itulah. So biasa orang akan guna yang the original version of SD lah. Tapi dia ni ada satu research 2014 Saha Ainah, dia propose SD ni dia macam kita guna, instead of guna yang original SD ni, dia kita kata boleh dipanggil term dia tak ingat, tapi maksudnya dia guna scaling dia tambahkan scaling terhadap SD tu. Okay, so tak banyak research tentang ni, so kita nak cuba kita nak untuk kaji konsep ni. So next 2.8 method by Rebai Mustafa Ismail Leong. Lepas tu yang pertama variant of RMI method, yang ni salah satu CG lah yang dipropose dan banyak orang yang dah improvekan dia punya method ni. So dalam topik ni saya bincangkan dia punya variasi tu, macam mana orang ubah suai method ni supaya dapat efficient, supaya lagi efficient lah, lagi efficient.
Dan juga kat sini saya letak conceptual framework. Lepas tu next 2.9 real application of CG. So sebab objektif yang keempat saya ni saya nak apply method saya ni terhadap apa-apa problem yang sesuai untuk kira macam verify lah kita punya method ni boleh guna dekat mana-mana area yang terpilih. So next 2.10 research gap analysis. Yang ni saya letak theoretical framework and then conclusion. So ini objektif saya ada 4. Lepas tu ni theoretical framework. So method yang saya nak cadangkan tu saya gabungkan 3 model ni lah. Model yang pertama Aramat L, and then gunakan konsep term, and then gabungkan dengan scaling of steepest descent tu. Kemudian so yang dalam kurungan ni yang merujuk kepada subsection dalam chapter 2. Kemudian ini adalah conceptual framework macam lebih kurang untuk mencapai pencapaian objektif lah. So itu je doktor. Okey, terima kasih. Boleh tengok sekejap tak seimbas lalu objektif? Seimbas lalu, okey. To propose, to measure, to validate, to implement. Okay, clear. Okay. Alright. Nombor 1 ialah bila saya tengok you punya outline ni, nombor 1 kerisauan jugalah kan. Kita mungkin dengan supervisor bagaimana kita nak buat pembahagian penulisan dekat bab 2 dan bab 3. Kan sebab ada juga nanti benda tu ada bunyi macam redundant nanti yang kita tulis dekat bab 2 ni dengan juga bab 3 lah. Jadi kita kena tahulah mungkin bab 3 lebih spesifik, lebih pada prosedur, proses untuk measure dan validate tu kan. Okey, bila kita tengok objektif tu pada peringkat awal, saya tertanya juga kenapa susunan outline bab 2 ni dia tak sequence kalau nampak kan. Objektif nombor 2, lepas tu jadi objektif nombor 1, nombor 4. Okey, last kali bila you saya nampak sampai 2.10 tu pun saya faham. Sebenarnya literature review nak buat ni sebenarnya nak keluarkan objektif nombor 1. Betul. Itu je sebenarnya. Sebenarnya you nak come outkan nombor 1 sebab you dapat objektif nombor 1 tu lah akhirnya you come outkan you punya theoretical framework tu ada 3 tadi tu. Yang ada subset tu kan. So ada 3 tu. Sebenarnya literature review ni ialah orang kata lebih kepada objektif nombor 1 nak propose CG method tu untuk solving unconstrained optimize. Jadi saya nampaklah the way you susun outline ni dia punya orang kata daripada asas sampai advance lah, betul tak? Dia akan susun satu persatu. Jadi mungkin dia ambil masa jugalah. Ya ni nak kait dengan objektif mana, ni nak kaitkan dengan objektif. Sebenarnya setiap outline ni saling berkait sebenarnya. Kalau tanya saya semua berkait dengan objektif nombor 1, 2, 3, 4 ni. Betul lah macam you nombor 4 tu lah, ini ada regress, ada buat regress kan. Ada 4 tu ada buat regress. Jadi you punya literature review ni tak perlu risau lah. Macam saya punya dalam kelas saya beritahu kita ada objektif yang khusus untuk setiap objektif kan. Tak you lain sebab you adalah satu proses. Mula-mula kena develop lepas tu kena measure, lepas tu kena validate, lepas tu nak implement. Jadi saya rasa you tahu apa nak buat. Bagi saya tak ada masalah. Okay, cuma nanti saya rasa ada 3 perkara yang mula-mula cakap, ni mula-mula framework and general. Lepas tu ada conceptual framework. Lepas tu ada theoretical framework. Mungkin nanti kalau kita present macam ni nanti orang tanya juga. Berbeza. Berbeza-beza. Okey, mungkin nak buat clarification lah. Mula-mula tu yang you kata framework general tu dekat 2.5 tu tu macam mana? Apa beza dengan conceptual framework nanti? Okey, 2.5 tu kan you kata keluar the framework of CG method. Yang ni yang basically yang asas ke apa? Mungkin ayat saya tukar kot dia punya wording ni. Dia macam dari segi step dia je saya nak kata maksud dia. Kalau boleh jangan guna perkataan framework. Okey boleh. Jadi gunakan macam tu lah kan. Okey, jadi kita kata flow ke kan? Flow betul. Flow lah kan, kita tak payah pakai perkataan framework nanti orang confuse lah. Okey, kita punya yang 2.7 tu. Okey, conceptual framework dekat 2.8 ada star tu kan. So apa maksud conceptual framework di sini?
Okay, saya main letak je. Conceptual framework yang saya masukkan, yang ni lah untuk mencapai objektif ni. Okey, jadi yang gambar yang bulat circle tadi tu theoretical framework. Ke tak perlu? Lepas tu bawah ni conceptual framework. Saya rasa dalam case you ni mungkin dia lebih sesuai nak tunjukkan kaitan dengan objektif lah ni kan. Saya rasa kalau you nak letak pun you letak together kot dekat side bawah lah. Lepas theoretical framework tu conceptual framework. You sebab tanpa ada theoretical framework you tak boleh buat conceptual framework kan. Is it betul? Betul. Jadi dekat research gap analysis tu buat dua-dua lah 2.11, 2.92. Macam tu. Okay, boleh. Buat macam tu. Lagi senang lah. Jadi kita macam basically orang kena ada theoretical framework dulu. Saya rasa better macam ni lah. Better macam ni lah. Ada dua. Macam semalam pun kalau you perasan ada perkongsian juga tesis tu outline dia memang dia gabung dua-dua bawah tu. Theoretical framework lepas tu conceptual framework. Okay, boleh come out dengan tu lah. Jadi kalau tanya saya ni you punya flow lah. Kalau tanya saya just to ni time to time lah. Nanti sekarang stage sampai mana dah? Stage saya nak ni result semua dah ada, cuma nak menulis je tu. So maksudnya dah siap dah semua dah? Semua dah siap dah. Agak-agak sebab tu saya nampak macam first saya punya komen, saya punya insting lah. Ini dia dah nampak dah ni sebab flow you punya research outline literature review ni clear tau. Bukan clear apalah. Dah tersusun kan. Biasanya kalau orang buat PhD ni paling susah direction. So you dapat direction tu bagi saya tak ada masalah lah. Cuma itulah sebab saya pun dalam bidang ni juga. Okay, kalau kawan-kawan saya engineering dia ada masalah paling besar dekat sini lah. Bila buat literature review sebab sebahagian besar dia macam bunyi metodologi juga. Jadi apa yang tulis dekat bahagian metodologi dengan apa yang tulis dekat literature review selalu dikomen selalu benda yang sama. Dia akan berlaku penulisan tu redundant. Jadi you kena control lah. So biar literature review is review. So kalau dekat method dia adalah proses. Jadi mungkin you kena bezakan antara dua tu lah. Jadi baru dapat nanti kalau kita tengok okay ni review dia. So ini spesifik. So dalam kajian ni nak menjawab objektif nombor 1 ni yang kita akan gunakan kita punya research activity yang kita akan gunakan. Kalau tanya saya dari segi keseluruhan tak ada masalah, okey, nampak tersusun lah. Cuma objektif tadi awal-awal bila first slide tengok kenapa objektif nombor 2 dulu, saya faham lah. Okey, dia faham lah. Jadi cuma you double check je lah. Jadi kalau secara keseluruhan semua outline ni ada kaitan lah, sama kaitan salah satu daripada objektif lah. Ya, macam objektif yang kedua ni doktor, dia bukannya dapat terus daripada chapter ni. Maksud saya macam ni saya just nak address performance analysis, efficiency measurement tu menggunakan method performance analysis. Betul-betul untuk measure kan? Untuk measure. Nah, tapi sebelum nak measure tu kena ada method dulu, kena ada propose method itu dulu. Yalah. So ni konsep penulisan ni salah satu juga challenge dia adalah turn in kat ni. Betul tak? Turn in. Possibility apa yang tulis ni benda yang very basic kan? Orang lain pun akan tulis benda yang sama. Ya betul. Jadi ni kena kawal jugalah. Sebab dia term nak pusing macam mana memang itulah term dia. Kalau tak letak rasa macam kosong sangat. Kalau macam letak equation macam sum general iterative tu kan memang akan sama dengan orang lain lah. So penerangan pun lebih kurang je. Kan. Kadang-kadang kat sini ada kawan saya dulu dia something like dia pakai proofread lah. So dia buat major proofread. Bila dia buat proofread dah lain maksud pula. Maksud dah jadi lain lah. Jadi kalau katanya saya itu challenge lah untuk nanti bila kita menulis seronok kan. Dia jadi macam kalau tanya ni bab 2 ni dia macam sebuah buku lah. Kalau nak belajar tentang unconstrained optimization ni kan, nak sampai regress ni boleh refer lah you punya chapter 2 ni. Kan. Tapi kalau tanya saya flow tu menarik. Cuma little bit sikit je yang komen saya tadi mungkin dari segi susunan framework tadi itulah. Yang the rest okey, nampak okey. Okey, ada soalan nak tanya lagi yang berkaitan dengan bab 2 ni? Mungkin ada kerisauan ke masa proposal defense itu ada dapat teguran tak literature review? Adalah macam literature review masa proposal defense saya tu tak sedetail yang ni lah. Jadi lepas join kelas doktor baru nampak lah apa dia memang macam tu. Orang dalam bidang bidang matematik, bidang engineering, bidang ekonomi, bidang finance memang buat literature review 14.
So macam tak nampak. Sebab dia bukan apa, dia buat awal-awal pun tak nampak lagi direction. Bila dah lepas analyze baru dia nampak. Jadi fahamlah, it's good time lah untuk you dah jelas sebab result dah ada. Jadi you make sure semua bahagian yang terlibat dalam method analisis ada literature dia. Cross check je lah. Sebab tu you letak juga tu bagus tu. Belah kiri tu you letak juga methodology kan sebab you nak cross check nanti. Tapi saya tak isi pun macam nanti dulu. Tapi it's good. It's good. You cross check nanti supaya elakkan benda tu ada missing dan benda tu redundant. Nak elakkan dua perkara tu lah. Bagus buat macam tu. Alignkan sekali. Memang plan pun nanti lepas kita cover dalam chapter 3 memang ada template yang align dengan method juga. Macam you buat sekarang ni based pada literature review kan. Tapi exactly memang kena juga align antara literature review dengan method. Kena ada objektif juga lah. Template doktor juga ni. Tak ada, maksud saya lebih kurang macam ni juga saya buat. Tapi exactly you faham. Dia sebenarnya orang yang guna template saya tu yang penting faham. Lepas tu dia nak apply, gunalah. Nak setting ke nak adapt tu tak ada masalah. Okay. Alright. Doktor doakan saya lah. Okay, insyaAllah. Kalau tanya saya, flow tu dapat lah. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Sama. Okay, next. Siapa lagi yang nak present? Ana atau Sulaihah kalau ada kat sini. Saya Dr. Ana. Okay Ana, sila. Saya share screen ni sekejap. Okey, sekejap mana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dengar ke? Okey, Hello. saya dengar. Okay, so saya punya research ni macam saya cuba mapkan juga antara sebab banyak saya tengok rakan-rakan lain semua buat kualitatif and kuanti lah. So saya ni sains lah, tapi saya cuba matchkan, saya cuba nak alignkan macam orang kuanti lah, tapi saya tak tahu betul ke tak. So saya buat sikit je. Sebab saya pun macam memang tak reti nak align antara research background, problem statement semua tu lah. So as introduction, saya overview sikit apa yang tentang kajian saya tu adalah berkaitan dengan aspek based sentiment analysis. So the aims is to automatically identify one or more specific aspect of product or services and the sentiment polarity expressed toward each aspect in the review center through the field of natural language processing. So dia punya data set actually adalah the customer review. So kita nak leveraging the customer review to extract the aspects of the review and what the sentiment polarity of the aspect. So that's why the needs of the aspect-based sentiment analysis models to extract that information in order to help companies improve their products or services and also give useful information to potential customer in their purchase decision. So so saya guna ABSA lah. So in aspect based ni, so there are three main subtasks: aspect term extraction, and then we extract the opinion word. And after that, we classify the opinion word for that aspect. We call it aspect sentiment classification. So mainly in aspect-based, there are four approach: rule-based, machine learning, deep learning, and hybrid. Okay, so actually my target is use rule-based and deep learning. Okay, that's why my title. Assemble model of rule-based and deep learning models to improve the performance of multi-aspect sentiment analysis. So saya baru buat dia punya alignment ni, tapi tak berapa nak align juga.
Okay, so the first issues is several studies use natural language processing techniques to extract the aspect and the opinion. And the second issues is the unstructured review sentence often consists of noise in form of incorrect grammar, abbreviation, freestyle, and typographical errors. Okay, so the problem statement is, so a few studies use several language features, okay, such as back of word, term frequency numbers, post of speech, opinion terms, and so on. So in this study, saya tak tahu nak kaitkan antara dengan apa unstructured review ni. Okay, so actually the features is very related to the structure of the sentence. So the study that use language features for the structured sentence has not been studied yet. Okay, sebab kajian sebelum ni dia hanya menggunakan the raw sentence review. So they're not restructured the sentence according to the correct grammatical rules. Okay, so the objective for this problem to investigate the language features that could reduce the sentence noise. So actually yang nombor 2 ni adalah saya punya objektif yang asal lah. Okay, lepas tu bila dah masuk kelas doktor ni saya cuba ikut cara yang doktor ajar lah. Tapi saya masukkan juga objektif yang lama ni. To propose pre-processing models that reduce the noise and enhance the sentence structure by converting the dependency structure. And predict the phrase structure. So maksudnya dekat sini the objective saya nak restructure the sentence by converting the dependency to reduce the noise tadi lah. So biasanya dalam saya punya format dia tak ada research question, tapi saya cuba letak juga research question yang relate dengan RO ni, research objective. Okay. So does the language feature give significant effect in reducing noise? Okay, untuk isu yang kedua, dia punya isu adalah the complexity and the ambiguity of the natural language. All these problems have caused large numbers of extracted aspects, either incomplete, wrong, or missing. The second issue is the syntactic information can benefit the aspect extractions and the aspect sentiment classification task and effectively improve the aspect-based performance. Another issue is the linguistic pattern is useful in sentence review if the data set are grammatically correct and contain only one aspect. Okay, this issue sebenarnya sebab dalam sentence tu dia language dia complex dan ambiguous. Sebab jadi difficult to model the algorithm that could detect the aspects, sebab dia confuse antara mungkin apa yang review tu cakap berkenaan dengan produk tersebut, bukan berkaitan dengan aspek produk tersebut. So itu menyebabkan ambiguity yang menyebabkan incomplete ataupun wrong aspect extracted. And one more thing is the linguistic pattern itself. It will be useful kalau dia punya the grammatical of the sentence review tu correct. Sebenarnya yang kedua ni adalah berkaitan dengan yang pertama lah. So yang pertama tu kita cuba betulkan structure of the sentence tu. So kalau sentence tu dah structured, so kita boleh gunakan linguistic pattern yang betul untuk extract the aspect term dengan the sentiment word tu. Also the problem statement is previous work in aspect-based tasks did not fully leverage the importance of syntactic informations. So hence the aspect extraction model often fail to detect the boundaries of multi-word aspect terms. So dia punya main thing is to detect the boundaries of multi-word. Sometimes the aspects of the product tu comes in a noun phrase, okay, more than one words. So biasanya kalau previous work tu dia fail to detect the complete aspect term words.
So only a few studies exploited the syntactic features where the syntactic features can capture the sentiment dependencies between multi-aspect in one sentence. And then the problem is some in a customer review also have many aspects. Okay, so in the review sentence consists of multi-aspect, multi-sentiment, and the aspect itself may contain of more than one words. So the explicit syntactic structure of sentence, which reflect the syntax property of natural language, is intuitively crucial for aspect term extraction and sentiment recognition. However, this syntax structure is insufficiently modeled. Okay, maksudnya there's still growing continue works that to explore the syntactic structure with various methodologies. Therefore, an effective model that could capture the dependencies between multiple aspects and various sentiment is important to study. A rule-based approach that exploits the dependency and syntactic pattern is not widely studied. So the objective is to investigate the effectiveness of syntactic information in order to capture the context, boundaries, and the dependency relation between multiple aspects and their associated sentiment words. Yang kedua ni pun sebenarnya adalah saya punya previous objective sebelum masuk ke doktor. So to propose syntactic rule-based model based on linguistic features that able to identify and extract multiple aspect term that consist of single words and multiple aspect term and the associated sentiment words. So yang ni saya tak tahu nak buat dia punya research question yang sesuai. So far yang ni dulu doktor, sebenarnya ada lagi satu, yang ketiga tu sebenarnya yang lagi satu model tu menggunakan deep learning models. So yang tu saya tak buat lagi. Actually the idea is saya nak menggunakan features of all the linguistic and syntactic information tu sebagai input di dalam deep learning models. Okay, itu saja doktor. Okay, and terima kasih. Boleh tak tunjuk daripada atas? Okay. Okay, yang pertama awal-awal tadi you introduce risau nak buat alignment ni takut tak jadi. And basically research dalam kuanti and kualitatif. Rasa macam tak align langsung je doktor. Okay, masalah align. 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 Okay, cuma kefahaman you ni lebih dalam konsep scientific. Ni kajian ni adalah orang saintifik. Jadi orang saintifik dia mungkin baca antara pemindahan antara latar belakang ke penyataan masalah tu kefahaman kita berbeza. Kefahaman maksudnya dalam setiap bidang orang tu berbeza-beza. Jadi you punya shift saya rasa simple je. Nampak ayat you nombor 1 tu. You cerita yang situasi yang kita panggil common norm, yang current sekarang ni several study use natural language. Ini yang banyak orang laksanakan lah. Tapi wujud permasalahan. Cuma a few study use language features. Okay. Contohlah kalau kita cakap memang saya nampak kalau orang tengok saya memang gembira. Itu saya cerita kat several study lah. Tapi adalah yang tak gembira tu dekat problem statement tu kan. Tapi ada juga masalah yang saya tak selesai. Tapi dalam kata saya you kan nampak several study you kata a few study you contrast benda tu ataupun you highlight spesifik apa yang nak kaji. Yang nombor 2 tu cakap unstructured, lepas tu you nak cover yang structured. Saya nampak you bicara tu. Okay, sekarang ni isu dia unstructured. Tapi kita nak keluarkan yang structured. Jadi you keluarkan problem statement dalam sudut positif. Jadi
you come up problem statement tu dalam positive statement. Jadi situasi dia kita dapat banyak yang dalam konsep wujudnya unstructured. Jadi sampai bila kita nak berhadapan unstructured tu, kita nak kena selesaikan masalah. Nak selesaikan masalahnya adalah kita kenalah buat structured. Tapi ada yang structured sekarang ni tak banyak orang buat. Ada complexity kan, lebih kurang macam tu kan the way you punya presentation tu. Okay, dia hanya lebih kurang macam tu lah. Saya dapat sebab saya rasa kalau orang yang you ni cuba nak menulis banyak sebenarnya orang dalam bidang you mungkin kalau tulis dalam bentuk straightforward pun orang lagi senang faham. Jadi yang pertama nak to investigate the language features tu sesuai sebab tadi you nak cakap lah berkaitan dengan specific features tu yang kurang orang study lah, yang tengok back of word, term frequency tu, yang tu you nak fokus sebab sebelum ni memang tak ada orang cover yang tu ataupun kurang several saja. Okay, a few sorry. Kemudian yang kedua you nak propose. Okay, kat sini ikut bidang lah. Ada setengah bidang yang tak, supervisor tak setuju perkataan propose. Dia suka guna perkataan develop. Tapi dalam kes ni saya tak tahu, ikut kesesuaian lah. Kalau tanya saya, sahabat-sahabat saya pada guna propose, tak ada masalah. Okay, yang ni nak propose, keyword dia model. Model. Okay, model lah. Sebab you nak pakai apa tu, sensitive analysis kan? Saya tak tahulah nama istilahnya apa doktor. Tapi itulah maksudnya orang biasanya gunakan model lah. Dalam kes ni sama ada nak pakai, cuma kita jangan ikut bidang lain lah. Bidang lain, development model ni mungkin cara dia lain. Dalam you punya bidang mungkin cara you bidang lain kan. Sebab saya tengok semua dia punya contoh-contoh pun semua develop model lah, model create new model ataupun enhance the new model. Social base. Social base punya model dia banyak gunakan orang kata humanistic punya part. So you base pada scientific, so dia berbeza lah. Berbeza. Jadi tapi sebenarnya asas dia tetap sama. Cuma dekat sini bila you propose, dia sebenarnya buat dua benda yang sama je. Kalau tengok objektif yang bahagian warna purple tu investigate, yang berdua akan propose. Kat bawah tu to investigate, kemudian bawah tu akan propose. Okay, kalau nampak sekarang macam ada dua lah. Kalau pelajar master tu dapat dua master lah kat sini. Satu tesis master kat atas, satu tesis master kat bawah kan. Dia ada dua lah, dua benda. Tapi saya tahu ada reason dia. Okay, yang pertama tu memang you nak tengok features, kemudian you nak structured kan. Kemudian ada isu yang kompleks. So kat sini you nak tengok effectiveness tu. Sebab tu you nak tengok effectiveness tu berkaitan dengan information. Last sekali you nak buatkan propose synthetic tu. Saya nak gunakan synthetic. Macam sebelum you cakap objektif nombor 3 tu, saya rasa macam ada dalam kepala saya, so what? Dia ada macam so what lah. Jadi bukan nak kata tak okay, you dah propose pre-processing model. Okay, lepas tu you dah propose synthetic model. Lepas tu kita akan fikirkan lepas apa akan jadi seterusnya. You nak closing dalam research ni, jadi yang tu yang objektif nombor 3 yang tak prepare tu Is it ini ada keseluruhan lah, maksudnya complete akhirnya ending dia lah, ending dia tak ada lagi. Sebab tu jadi saya merasakan awal-awal tergantung mula-mula jadi saya menantikan sebab biasanya kita nak cari sebenarnya objektif nombor 3 akan jadi you punya main jadikan the main complete lah. Jadi kalau title pun merujuk objektif nombor 3 tu nantilah. Betul. Jadi nampak benda tu. Okey, itu komen, tak apalah. Kita komen apa yang you dah buat. Research question tak perlu saya rasa. Sebab saya tengok yang lain-lain pun memang format saya punya faculty dia tak ada research question. Research question tak buat. Okey, cuma saya rasa mungkin untuk yang warna hijau ni, okey saya go through you punya daftar belakang, mungkin yang last tu tak pernah kena. Yang nombor 3 ya doktor. Yang jadi nombor 3 tu tak kena sangat. Saya tengok linguistic pattern. Is the useful sentence review database grammatical correct content by only aspect. Saya cuba nak alignkan dengan yang point nombor 2 tu, yang sintetik tu. Macam tak berapa lagi lah. Macam mana nak cakap sebenarnya macam menggunakan linguistic pattern tu untuk saya nak dan make sure the sentence tu mesti grammatically correct. Baru kita boleh nak dapatkan multiple aspect dan dia punya correlation dengan sentiment words yang ada dalam sentence review tu. Mungkin isu tu you boleh combine dengan mana-mana sentence lain dalam latar belakang. Kat sini kan nampak dia sebab you nak dapatkan isu linguistic pattern tu, bila you split jadi satu kat sini, saya tercari hubungannya dengan dua tu lah. Dua tu. Mungkin
mungkin kat situ kena ada satu lagi statement ke dia blend baru nampak kat situ. Sama ada isu kat situ jatuh dekat sintetik ke, jatuh isu dekat apa? Isu-isu pasal apa kata macam usual kata not fully leverage kan. Memang mungkin dia dekat little leverage ke ataupun dekat atas tadi dia duduk dekat kategori unstructured ke ataupun dia duduk dekat bahagian jadi saya tak kata salah, cuma kalau saya go through basic understanding lah, saya pakai basic understanding saya lah, saya cuba faham biasa orang umum. Mungkin orang dalam bidang mungkin faham lah. Saya baca you punya problem statement dengan linguistic pattern tu tak apa nak kena keyword tu, linguistic pattern tu tak kena keyword dekat penyataan masalah dan juga objektif. Tapi mungkin orang kata dalam bahasa tersirat tu sampailah. Tapi bahasa tersirat tu tak sampai. Supaya sampai. Saya memang pun rasa tergantung-gantung macam tu kan doktor. Yap. Yang lain, yang 1, 2 tu okey. Yang nombor hijau 1, 2, yang atas 1, 2 tu okey. Yang cuma nombor 3 ni agak tergantung sikit lah. Mungkin you tak finalize lagi kan. Kalau saya kata saya mungkin dalam bidang ni saya tanya jugalah. Bila you propose kat sini, biasa orang kalau propose dia akan bangkitkan isu validate. So which is you ada stage yang akan sampai implementation atau validation? Ada. Oh. Maksudnya nanti saya propose model tu, saya kena develop dia punya program atau algorithm yang apply lah linguistic pattern tu. Lepas tu saya kena running dan test lah dia punya result dia punya. Which is ada satu objektif lagi ke 2 objektif? Evaluate dengan validate tu pun kena masuk sebagai objektif doktor. Boleh lam sekali lah. Maksudnya objektif nombor 3 tu akan nombor 3 tu betul. Macam you buat sekarang lah. Objektif tu mungkin ada 3. Mungkin yang keempat lah doktor. 3 yang tak confirm lagi tu. Macam you sekarang ni macam ibarat ada macam objektif 2 ada 2A 2B. Ada 1A ada 1B mungkin ada 3 A ke 3B ke 3C lah. So you punya tengok senior memang buat objektif macam tu ataupun kalau as the norm you ni jadi 4 objektif. Dia akan kira satu tapi you ni kategori akan ada kita panggil objektif umum, satu objektif umum spesifik dia 1A 1B. Lepas tu objektif nombor 2 jadi 2A 2B. Yang ni tengok dan check lah. Adakah kaedah itu dibenarkan dalam fakulti ke dan sebagainya ataupun sebenarnya you boleh numberingkan lah. Tapi saya yakin lah kalau dalam bidang saintifik dia tak perlu banyak objektif lah. Biasanya 3 je doktor. 3 je. Cuma dia tambah yang nombor 1 investigate tu macam maksudnya untuk mendapatkan objektif nombor 2 tu. So kita kena investigate dulu. Maksudnya macam nombor 1 tu adalah sub of nombor 2 sebenarnya. Ya. Ada setengah dia tak buat nombor 1 tu, dia lam terus dekat nombor 2. Yelah sebenarnya untuk nak buat nombor 2 tu kena ada yang nombor 1. Tapi tak apalah kalau tanya saya kalau you buat macam ni nampak dia punya flow tu. Nanti just in case proposal defend ataupun supervisor suruh simplify, you simplify je lah. Tapi itulah kita nak dapatkan every single words lah. Kalau dekat atas tu memang clear you nak investigate features, kemudian nak propose pre-process. Yang nombor 2 tu nombor 1 untuk bahagian nombor 2 tu to investigate effectiveness. So bila nak tengok investigate effectiveness, sebab perkataan effectiveness tu besar sebenarnya. Effectiveness tu besar. Jadi mungkin nanti bila orang kata nak measure effectiveness, effectiveness ada formula dia pula tu kan. Jadi nanti mungkin effectiveness ni besar. Jadi dia tu bergantung pada method yang kita akan guna lagi bila you nak investigate nanti. Sama ada kita nak kekalkan perkataan investigate atau perkataan lain lah. Jadi saya ni saya nak tentukan effectiveness tu saya kena buat beberapa eksperimen lah maksudnya. Kalau you buat beberapa eksperimen betul lah. Effectiveness tu betul lah. Sebab kalau kata you tak ada non-eksperimen, you pakai effectiveness tu tak pernah tepat lah. Tapi kalau you pakai buat eksperimen. Alright. Beberapa tu try error lah. Kalau bubuh yang ni dapat result macam mana? Kalau tak bubuh macam mana? Tambah lagi features yang ni jadi apa lah macam tu. You eksperimen dengan features. Yang tu betul. Yang tu betul lah effectiveness. Tak ada masalah lah kalau macam tu, tak ada masalah. Kalau tanya saya okey. Tak ada apalah secara umum research question tak perlu. Mungkin tadi yang yang research background nombor 3 tu mungkin boleh tambah baik.
Kalau you risau pasal alignment, boleh saya dapat alignment ni. Cuma konsep dia bukanlah macam orang social base. You agak straightforward. Sebenarnya, okay, dia sebenarnya lah, dia positif lah. Sebenarnya latar belakang dengan penyataan masalah dia berkait je. Cerita dia berkait lah. Berkait je. Berkait. So kalau orang baca you punya latar belakang kan, kalau orang yang jenis yang cepat, dia nampak dah apa you nak buat. You tak tulis problem statement pun. You bagi orang latar belakang, dia boleh karangkan you punya problem statement. Aku dah tahu nak kau punya problem statement apa. Maksudnya orang yang dalam bidang lah, boleh faham. Tapi kalau kata orang yang bukan dalam bidang pun, kalau baca you punya latar belakang dengan penyataan masalah pun dapat. Dia orang kata berkait lah. Dia tak ada bunga-bunga lah, dia straightforward je. Dia tak ada nak corner kiri kanan, dia straightforward je. Is it good lah. And cuma mungkin dalam bidang ni, kalau tanya saya tak ada isu kat sini lah. Ada setengah kawan-kawan saya kalau buat benda ni, saya selalu clarifikan term. Jadi macam tadi lah, you buat effectiveness, jadi you betul buat eksperimen, okey lah. Kadang-kadang guna perkataan term tu kena hati-hati. Macam you gunakan structured kan. Structured. So apa definisi structured? So macam mana yang dikatakan structured tu? Adakah dia dalam bentuk balance ataupun dalam bentuk komprehensif ataupun dia cover multiple? Jadi just in research kita nak jaga term-term tu je lah supaya maksud tu sampai lah. Okay, Doktor. Okay, alright. Okay, terima kasih banyak Doktor. Sama. Okay, siapa lagi nak bintang? Saya Doktor. Silakan. Minta stop share dulu yang sebelum ni, bagi sahabat kita untuk share pula. Okay, boleh mulakan. Silakan. Okay. Assalamualaikum Doktor dan kawan-kawan yang lain. Okay, saya hari ni nak minta pendapat lah Doktor berkenaan outline untuk chapter tu. So saya start dengan 2.1 introduction, 2.2 overview of English curriculum in Malaysia, 2.21 implementation of CFR in Malaysia. 2.3 teori related to study, 2.31 connectivism theory, 2.32 cognitive multimedia theory, dan 2.33 ADI model sebab saya buat DDR and develop tools. Okay, and then to 2.4 the use of comic strips in SL classroom, 2.41 definition, 2.42 advantages and disadvantages, 2.5 the application of augmented reality in education, 2.51 definition, 2.52 opportunities or benefits, 2.53 challenges or limitation, 2.6 factors influencing students' difficulties in learning English. Then 2.7 criterion of good module or teaching aids, 2.8 traditional teaching methods versus current teaching methods, 2.81 traditional teaching methods, 2.82 technology teaching methods, 2.9 teaching and learning SL vocabulary, 2.91 issues and challenges in teaching and learning SL vocabulary in Malaysia, 2.10 study gap, 2.11 research framework, 2.12 closure. Okay, Doktor, tu je. Okay, ini just komen terima kasih komen. Ini kalau kita dapat siapkan you punya outline ni, kalau dapat subtopik ni betul ni, kalau orang nak buat PhD dapat teruslah. Kalau you nak dapat mapping ni bertahun nak buat, kalau orang dapat you punya benda ni, tak ternilai harga dia. Tu je. Tak ada, maksud saya bukan senang nak buat mapping macam ni. Okay. Jadi kalau tanya saya, belum kata okey lah. Ada juga banyak jugalah komen saya. Okay.
Tapi Doktor, kalau memang nak tanya comment. saya suka template macam ni. You clear cut. Saya tahu outline ni untuk purpose objektif mana dan you beritahu saya method apa nak guna, sama macam tadi yang sebelum present tadi. Jadi dia memudahkan. Okay, now baru saya masuk komen lah. Okey, Okay. doktor. First thing first, you nak develop kan? Nak develop comic strip ni, kosa. Ya, doktor. Okey, doktor. Bila nak develop, orang kata kena adalah bahan-bahannya. So bahan-bahannya nanti you akan buat teknik kat sini adalah SLR dengan interview. Okey, tak ada masalah. Jadi kalau nak buat comic strip ni, apa yang diperlukan? Kalau tengok dekat subtopik kat sini dia ada use comic strip. Okay, use comic strip, ESL. So nak tengok dia punya advantage dengan disadvantage dengan definition. Okay. Yang kedua nak tengok application dia untuk argument reality. So untuk application ni pun nampak cuma definisi opportunity and challenge saja. Adakah tiga perkara ini cukup untuk menceritakan tentang application? Yang ketiga adalah factor influence student, difficulty in learning. Okay. Dalam you nak developkan ni, adakah tiga ni dah memadai? Kita pergi yang main topik dulu. Adakah dia memadai? Dengan ada the use of comic strip in SL, dan tahu apa dia nak, sebab you nak buat argument reality kan, you nak integrate. So dengan application, dengan ni, bila sebut application kat sini, saya tengok dah application, takkan application nak cerita opportunity and challenge. Orang nak tahu apa application tu, detail dia. Mungkin dekat sini lah, mungkin saya tak kata betul dan salah, saya cuma tanya because of nak make sure kalau cerita pasal develop tu dapatlah semua kat bahagian ni. Adakah cukup factors, application dengan use of comic strip tu dapat mewakili, maksudnya bila kita develop comic strip tu, semua tu didiscuss kat sini lah, dapat lah. Yang tu just double check lah kan. Yang sama ada kita dah memenuhi dah dapat cover semua benda ni kan. Tapi kalau tengok sebenarnya based pada you punya tajuk 2.4 dan 2.5 tu lah. Cuma dalam tu keluar dapat factors kan. Ni baru tambah dah sebenarnya ni. Dapat factors ni, so dapat influence student difficulties lah. Okay. Okay, tapi kita Bukan saya masuk current English textbook. Kenapa nak masuk current English textbook? Apa kaitannya dengan develop ni? Sebab macam apa kan current English textbook tu kan dia internationalized. So jadi kandungan dia mempengaruhi nak develop tu. Ya, betul doktor. Kalau macam tu kena ada lah. Okey. Kena ada lah. Kalau macam tu dia mungkin kena tambah 2.7 ataupun boleh selit kat mana-mana. Okey. Kalau you rasa lah dia nak masukkan kat mana kalau outline tu? Saya rasa mula-mula use comic, applicant, lepas tu factors. Dia sepatut berada dalam kumpulan ni lah. Dia sepatut berada dalam kumpulan develop. Outline dekat kumpulan develop saya rasa. Sebab bahagian tu penting kat sini. Nanti you susun lah sama ada nak jadikan dia subtopik ataupun keluarkan satu main topik satu lagi. Okay, yang kedua memang you nak buat determine validity and reliability kat sini. Okay, kat sini memang guna SLR saja. Ya doktor. SLR ataupun pilot test kita kira juga ke doktor? Pilot test lain lah, sebab SLR tak cover pilot test. Kalau kita buat pilot test tu kita letak kat mana doktor? Pilot test tu kita buat ujian reliability lah kat situ. Ujian reliability. Kalau pilot test cadangnya nak guna apa nanti? Testing tu nak guna SPSS ke, nak guna Rush ke? Tak sure lagi lah. Tak sure lagi lah doktor. Okay. Tu jadi bila pilot test tu sebenarnya dapat nilai deskriptif. Kita panggil deskriptif lah. Sebab nilai tu pilot test tak perlu hipotesis. Jadi jawapan tu jawapan bulat, tinggi rendah kan. Kalau tinggi tu reliable tinggi lah. Tu je kan. Kalau rendah rendah lah. So yang tu kalau nilai macam tu kita panggil nilai deskriptif lah. Nilai deskriptif. So kita panggil deskriptif analysis lah. Deskriptif analysis. Okay. Yang ni pun saya rasa ada subtopik. Nak kriteria for good module ni ada dengan subtopik kot. Ada doktor, saya kan masih blur nak mendapat jadi akan adalah 2.71. Cuma nanti be careful dekat bahagian 2.7 nanti saya takut nanti bab 3 you cerita juga bab ni. Oh ya ke? Jadi nanti just cross check lah supaya nanti nak tulis dalam bab 3 dengan bab 2 ni dua benda yang berlainan lah.
Sebab you kena cerita juga bab 3 kan, nak tahu juga dari segi prosedur method. So macam mana nak buat validity and reliability ni, apa kriteria dia. So yang biar jadikan bab 2 ni lebih pada review, bab 3 tu lebih kepada macam prosedur lah. Apa step-step nak kena buat. Okay. Next untuk compare. Jadi compare tu first thing first, saya tengok outline tadi sebab you letak traditional dengan teknologi tu. Tu jadi compare tu. So nak tengok current teaching. Kat sini pun tak jelas nak pakai current teaching ke nak pakai teknologi tu. Tu pun you pun tak sure lagi term yang sesuai lah. Kan? Which one yang sesuai? Nak pakai current pun salah eja tu. Current ke nak tengok typing error. Nak pakai teknologi ke nak pakai modern ke kan. Itulah belum finalize lagi lah. Sebab tapi yang penting you nak buat compare lah. So okay, yang last tu nak tengok explore. So kat sini lah yang sebenarnya tapi kat sini memang dah kaitkan dengan AR ke? Sebab tengok tadi kat sini ada ya, kat sini sebenarnya dah kait dengan AR sebab kita dah buat lepas kita buat treatment tu kita sebab tu pakai perkataan COSA tu kan. COSA tu dah automatic ada AR kat situ lah. To explore students. Nah ni dah gunalah enhancement lepas dia gunakan COSA tu nak tengok kan. Ya doktor. So yang you nak highlight kat sini adalah saya nak tengok sini teaching and learning ESL vocabulary. So issue and challenge tu kena tahu isu apa sebenarnya, jangan jadi terlalu umum. Ya spesifik pada vocabulary saja. Jadi kalau kata issue and challenge in teaching and learning ESL vocabulary tu dia umum. Tapi kat sini sebab you dah link dengan AR tu. Jadi biar jadi dia kena spesifik kat situ lah. Kalau tidak dia jadi, kalau kata issue and challenge teaching and learning vocabulary in Malaysia, patutnya duduk kat atas tu. Kalau umum, patutnya duduk dekat bahagian atas tu, mungkin dekat bahagian 2.2 lepas 2.2 tu kalau umum. Tapi kalau kat sini dah you nak bincang literature review yang berkaitan tentang penggunaan AR tu lah. Dia sebenarnya di hujung ni lebih detail lah, lebih spesifik. Kan kalau tanya saya, kalau teaching and learning ESL vocabulary ni kalau sebenarnya secara keseluruhan itulah topik you sebenarnya kan, nak tengok vocab. Ya doktor. Jadi kalau tanya saya, you boleh cerita tu dekat mana tau, dekat 2.2 awal-awal tu. Kalau general, sebab korang nak tahu juga apa yang berlaku dekat learning ESL vocabulary ni yang secara umum you kena cerita dekat 2.3 tu. Saya rasa boleh cerita umum dekat 2.3. 2.3. Orang nak tahu lah dengan awal you cerita English Curriculum Malaysia lagi general, betul tak? Betul doktor. Patut you kena zoom sebab you punya tajuk pun berkaitan dengan student vocabulary ni. Jadi kena ada cerita pasal vocabulary. Kalau cerita pasal learning ESL ni lah, boleh cerita dekat bawah 2.2 tu dulu. Lepas tu 2.4 pun jadi teori doktor. Lepas tu barulah cerita pasal teori yang wujud apa sebagainya semua. Okay, last kali tu yang 2.9 tu sepatutnya kena pergi lagi sharp lah sebenarnya nak buat apa lah. Kaitan teaching dalam AR ke apa ke, dia sepatutnya ke situ dah. Dah ke situ dah spesifik dah, dia tak boleh terlalu general dah. Boleh ke doktor kalau dia cakap relationship between learning ESL vocabulary and COSAR? Kalau boleh jangan guna perkataan relationship lah. Sinergi ke, integrate ke. Jangan guna perkataan relationship. Kalau orang faham lain pula relationship, letak perkataan relationship. Sebab you guna kat sini you explore. So you nak explore tu maksudnya you nampak nanti lah bila nak explore ESL student vocabulary tu. Okay, sekarang ni cuma you tulis dekat bahagian depan tu student vocabulary enhanced, tapi you using COSA tu. So dekat mana yang sebenarnya you kaitkan COSA tu, dekat 2.5 sikit. Ada kan? Yang sebenarnya yang apa ni 2.4, 2.5 dan 2.6 tu sangat kuat lah. Kan? Jadi mungkin dekat bahagian atas tu cerita satu-satu. Application Reality Education. Tapi you tak cerita detail yang gunakan AR tu untuk student vocabulary kan? Belum doktor. Tu dekat bahagian bawah tu lah. Dekat bahagian bawah. Kat bawah ni lah. You kena cerita walaupun tak banyak. Saya tahu dekat 2.9 nanti tak banyak literature. Memang doktor saya itu nampak cantik 2.10 research gap tu. Tu yang nampak cantik nanti. Ya, dalam Malaysia ada satu research. Kalau you cerita sekarang ni 2.9 ni banyak literature ni. Kalau cerita teaching and learning ESL vocabulary banyak. Memang banyak ada challenge banyak. Jadi macam tiba-tiba pula 2.10 research gap.
Ada gap juga ke? Jadi tak nampak dia punya sequence tu. Dia akan nampakkan sebenarnya 2.9 ni lah sebenarnya. Kenapa you nak study pasal COSA tu dekat student vocab. Jadi dia nampak 2.9 sebab tu 2.9 tu you punya method pun banyak. Nak buat semi structured interview untuk orang kata multiple perspektif kan. Yang tu nampak lagi clear lah. Jadi kalau tanya saya, kalau nak tengok issue and challenge teaching and learning vocabulary tu, dia kena lagi spesifik lah, tak boleh general. Kalau general dia duduk atas. So kalau macam sangatlah kita kan. Kalau tanya saya boleh juga sebab dekat 2.2 tu cuma overview English curriculum in Malaysia. Tapi you tak merujuk pada tajuk. Tajuk you memang nak tengok student vocab. Patutnya student vocab tu kena ada dekat cerita. Saya rasa kena kot. Sebab dia terus masuk teori. Saya rasa sebelum masuk teori, you kena cerita dulu dekat bawah 2.2 tu ada satu lagi topik 2.3 tu. Yang tadi doktor cakap teaching and learning SL vocabulary in Malaysia tu letak 2.3 kan? Jadi macam itulah maksud saya duduk kat situ. Maksudnya yang 2.9 tu kena keluarkan satu lagi yang spesifik lah. Okay, saya tukar beri synergy ESL learning vocabulary. SSL vocabulary learning with augmented reality. Boleh? Okay. Dia tengoklah dalam istilah education, perkataan sinergi ke, perkataan integrated ke, macam itulah. Integration selalunya guna doktor. Integration. Kalau biasa guna integration. Kalau dalam bidang saya ni banyak guna sinergi. Sinergi tu dua lah. Kalau banyak boleh pakai integration, integrate. Sebab macam ni kita dan kita kena sebut juga lah yang commit strip tu kat sini balik doktor Dia mungkin, dia macam you cakap semalam, dia commit strip ni kalau orang lain, bahasa lain apa? Bahasa pasar dia kalau commit strip ni. Bahasa pasar? Dia multimedia ke apa ke? Yes, dia multimedia punya ni. Dan patut cakap multimedia lah patutnya. Biarlah jadi umum sikit. Tak semestinya yang ni kan. Cuma nanti dah hujung-hujung tu pun cakap comic strip tak ada. Jangan terus comic strip. Kalau comic strip kan jenuh nak cari literature tak ada. Kalau multimedia tu bolehlah kait kan. Maksudnya dalam subjek ni untuk kita panggil bahasa kan. Bahasa yang menggunakan gabungan multimedia dengan AR tu ada tak literature dia? Yes. Yang tu best. Nanti dah hujung-hujung tu baru cerita yang pasal kosmik tu tak ada. Itu yang kata study guide tu. Maksudnya kita masuk kat conclusion lah comic strip tu kan? Tak, dia maksudnya di hujung-hujung 2.9 tu, di peringkat-peringkat akhir tu. Yelah peringkat akhir dia lah tu kan. Maksudnya cerita gabungan multimedia tentang argumentality untuk berkata dalam bidang bahasa lah. Integration of multimedia and augmented reality in ESL vocabulary learning. Itu dia. Itu dia. Okay. So, yang bawah tu research gap, lepas tu research framework. Research gap tu tengoklah, ada setengah supervisor tak agree nak ada satu topik 2.10 research gap. Kalau dia tak agree, nanti you select lah. Select perenggan terakhir dalam 2.9, select dalam perenggan terakhir 2.8, 2.7 dengan 2.6 tu. Dia ada setengah, memang saya perasan juga ada setengah bila student buat macam ni, supervisor dia tak nak. Nanti you kena pindahkan di perenggan terakhir dalam bagi setiap section lah. Dalam section ni dia ada kaitan 2.4 sampai 2.9 lah. Jadi perenggan akhir tu macam you buat kesimpulan lah. Jadi kat kesimpulan tu kita nampak gap je lah. Okay. Alright. So, clear. Kalau kata you dapat penuhkan semua ni detail ni clear lah. Tunjuk kat supervisor, tak outline bab 2 ni, kalau memang dah orang kata dah boleh prepare lah. Dah boleh prepare method tu pun detail sikit. Kan? Nanti method pun nak kena fikir juga nak buat macam mana untuk objektif 1 nak kena pakai apa. Macam ni dia umum lagi kan. Ya. Nanti kalau boleh extend lagi template nanti bila nak extend chapter 3 nanti. Guna balik ni. Itulah saya sebelum bulan 8 ni nak register doktor. So ingat nak siapkan framework dululah. Kalau tanya saya, you kena dapatkan mapping sampai chapter 3. Dapatkan sampai chapter 3 yang jelas sama ada benda dah okey. Senang. Nanti bila register, you tak payah fikir lagi macam orang sekarang ni tengah mencari lagi. Menggali lagi, mencari arah. You tak payah cari arah dah. You dah senang dah. Bukan senang lah, maksudnya dah tahu objektif nombor 1 nak buat apa. Kalau tanya saya, PhD yang you buat sekarang ni adalah stage orang setahun awal tau. Sem 1, Sem 2 dia tengah mencari arah sebenarnya. Tukar tajuk, tukar problem statement, tukar objektif, tukar method. Tanyalah. Ramai juga dalam grup kita ni tengah main tukar-tukar lagi ni. Betul. Register, dapat direction, arah jalan tu clear, beruntunglah.
Maksudnya boleh jimat masa lah. Dan satu lagi mungkin possibility untuk tukar tajuk tu tak adalah. Nasihat saya carilah pinanglah supervisor yang betul-betul boleh terima dengan idea kita lah. Kalau pinang supervisor tak boleh terima idea dah, you kena start balik. Dah pinang dia dah terima. Okay lah, it's good lah kalau dah terima tu bagus lah. Tinggal bahagian saya lah prepare sampai chapter 3. Dia pun setuju lah prepare dulu sebelum register kan. Cuma tu lah doktor, macam apa sebab saya kan develop benda ni, SB kata kena macam sebelum proposal defense saya dah kena siapkan 60% saya punya modul tu. So saya kena start sekarang lah kan doktor kan? Kalau dah ada bakal supervisor dah ada, boleh prepare sekarang, tak ada masalah. Okay. Dia sebenarnya kalau isu saya kalau kata you dah nampak bayangan modul tu, lepas tu katalah you register bulan 9 nak buat modul tu sempat. Takkan register sebulan terus nak proposal defense, terkejut orang. Dia paling cepat proposal defense kalau student saya kita ambil bila study week tu. Ataupun sebelum nak masuk, katalah macam sekarang ni tengah berjalan semester. Next semester bulan 9, bulan 8 tu student saya present. Jadi dia dalam SEM 1 juga tapi dia bukanlah orang kata SEM 1 awal-awal. Cuti semester tu nak masuk semester 2 dan kat situ dia proposal defense. Saya rasa you boleh dapat step tu lah. Kalau you SEM 1, hujung SEM 1 tu dah boleh proposal defense. Sebab saya memang dah ada dia punya idea, cuma saya kena cari illustrator untuk buat. Tengok universiti mana nak sambung cadangan lah. Cadangnya UiTM. UiTM okey. UiTM okey. Bukan okey lah. Okey lah. Sebab ada setengah universiti di SEM 1 dia tak bagi dia proposal defense. Dia ada setengah universiti sebab dia ada macam ada pasar-pasar dia kan. Kalau kita orang kat UPSI tak ada masalah. Ada few macam tu lah, few universiti. Okay, tak apa kalau tanya saya tak apa, nanti you nanti next time dah lepas ni kan chapter 3 pula kan. Tu ya doktor. Forward template ni nanti baiki balik, nanti kita tengok pula chapter 3. Okay. Terima kasih doktor. Okey, kalau ikut list ni dah tak ada nak bentang dah, habis dah kan untuk step hari ni. Habis dah pembentangan. Terima kasih kepada semua pembentang semalam dan juga hari ni kan. Alhamdulillah banyak juga ilmu yang saya dapat. Saya dah berkonfirm Suhaila dah present, Malika pun dah present, Ida Lisa pun dah, Ana pun dah, Zulaiha dah. Seorang lagi dah present semalam minta maaf. Okey. Alright. Ada apa-apa nak tanya yang ada kat sini dalam berapa orang untuk malam ni kita ada dalam 29 orang. Ada apa-apa nak tambah? Okey, nanti sabar sekejap lagi lah. Sekejap lagi saya akan buat jadual untuk pembentangan besok. Pembentangan besok. Nanti saya akan listkan. Kalau just in case ramai, sekali tengok ramai penuh, nanti saya cubalah. Kalau minggu depan Sabtu malam tak boleh sebab Sabtu malam saya ada kelas master saya. Kalau tengok kalau penuh nanti saya buka juga slot Ahad malam. Maksudnya Ahad siang tu kita present, Ahad malam tu kita present lagi. Tapi tengok dululah kalau kita penuhkan slot siang dulu. Nanti saya buka nanti selepas ni lepas ni kan saya buka untuk slot siang. Jadi kalau penuh saya akan buka slot untuk Ahad malam. Ahad malam minggu depan. Okey insya-Allah. Okey, ada soalan nak tanya? Kan? So jaga diri, jaga kesihatan, semoga jadi pemudahkan. Yalah kita pun tak tahu kan penyakit COVID-19 ni kita pun tak tahu macam mana kan. Dia orang kata pun udara saja kan. Duduk luar rumah pun boleh kena, kita pun tak tahu. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga keluarga. Semoga kita tempoh-tempoh PKP ni tempoh-tempoh kita berhadapan dengan situasi ni dan juga pengajian kita lah. Saya tahu cabaran dia berbeza cara saya mengaji tahun dulu dengan tahun sekarang. Saya sendiri pun kalau face dengan waktu sekarang ni saya rasa challenge tu macam mana lah. Saya dulu tiap-tiap minggu pergi library kan, boleh jumpa supervisor selalu face to face. Dalam keadaan sekarang ni memang susah nak jumpa dengan nak kawal keluarga. Saya pun ada anak kat rumah tengah langgang juga dia mempunyai subjek PDPR dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita berhadapan dengan situasi ini dalam situasi yang tenang, jaga kesihatan semua insya-Allah. Semoga dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih doktor. Sama. Okey, kalau ada apa-apa kita boleh bincang dekat grup WhatsApp.
Okay, kalau ada apa-apa kita tanya, ada apa-apa soalan pun boleh tanya kat grup WhatsApp. Okay, selepas ni saya akan keluarkan jadual insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Ya, saya. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Doktor nak tanya sikit doktor. Silakan, boleh. Doktor, handout progress untuk chapter 2 ni dah boleh hantar ke doktor ke? Boleh. Sekarang ni jap saya tengah baca. Boleh lah minggu ni hantar. Kat depan saya ni pun ada lagi 6 saya nak baca. Try by tomorrow atau Selasa saya boleh pass dekat Cik Kamarul untuk email. Boleh dah, dah boleh hantar macam biasa. Boleh hantar lah, boleh hantar. Boleh hantar. Banyak ni lah chapter 2 ni tebal-tebal semua. Kadang-kadang take time jugalah tapi tak apa. Boleh hantar. Ada yang tanya sebab ada yang hantar template juga Ada yang hantar alignment. Still boleh hantar. Ada yang tanya boleh tak hantar alignment? Boleh. Boleh still hantar. So kalau dah hantar chapter 1, saya dah komen nak hantar lagi chapter 1 pun boleh. Tak ada masalah. Boleh hantar. Macam biasalah hantar kita orang akan print hari Rabu pagi. Make sure sebelum pukul 8 pagi tu email lah untuk Encik Kamarul akan print. Kadang-kadang ada yang email Rabu petang. Mungkin tak print. Siapa yang email Rabu petang ke Khamis ke, tak ada, saya tak dapat lagi. Kamarul mungkin dia tak print. Dia akan print hari Rabu pagi je. Sebab dia tahu kalau dia print hari Khamis pun saya tak done saya nak baca. Okey. Terima kasih. Lagi-lagi terutamanya yang nak present lah. Kalau ada yang nak present boleh bagi proposal lagi cantik. Sambil-sambil you present tu saya boleh terus komen dekat proposal. Okey, lagi sekali terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Doktor. Sama.